أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan izinnya dapat kita bersama-sama berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, yang dapat kita melaksanakan tugasan kita sebagai hamba-Nya di tempat azan diazankan, dan dapat kita menunaikan solat Jumaat secara bersama-sama. Dan insya-Allah hari ini kita akan menyambung kembali untuk tafsir surah An-Naba, untuk ayat yang seterusnya, iaitu ayat yang keberapa ibu ingat? Ibu ada catat ayat keberapa? Ayat keberapa ya? 21. Ayat yang keberapa ya? Kejap saya tengok. Ayat yang ke 24. Ayat yang ke 24. InsyaAllah, sebelum kita meneruskan pengajian kita hari ini, kita sama-sama membuka dengan kita niatkan i'tikaf dalam masjid ini. Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Dan kita mulakan dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا هميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيد لكم إلا عذابا. Sadaqallahul Azim. Ayat ke-24 hingga ayat yang ke-30 dalam surah An-Naba. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada ayat yang ke-24, mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman. Pada ayat yang ke-25, kecuali minuman daripada jenis air yang mendidih dan nanah. Ayat yang ke-26, sebagai pembalasan yang setimpal. Pada ayat yang ke-27, sesungguhnya mereka tidak menyangka adanya perkiraan amal. Pada ayat yang ke-28, dan mereka telah mendustakan ayat-ayat kami dengan sungguh-sungguh dusta. Ayat yang ke-29, dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab. Ayat ke-30, maka rasakanlah dan kami tidak sekali-kali menambah kepada kamu selain daripada azab. Maka selesai untuk ayat yang ke-10. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu kepada manusia-manusia yang tidak mahu beriman, yang tidak mahu menundukkan sujudnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak mahu kata bersyukur dengan apa yang pemberian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka.
mereka ini bersukongkol ataupun suka bersama-sama orang-orang yang taghut, orang-orang yang melampaui batas. Bila mana orang yang melampaui batas ni maksudnya apa? Mereka itu dengar cakap syaitan, berhambakan diri dengan iblis, dan menunggu-nunggu dia punya ketuanya iaitu Dajjal yang akan datang pada hari nanti. Adakah kita ni sama-sama pengikutnya? Wallahualam. Kita tak tahu. Kita belum jumpa lagi. Kita ni yang belum Dajjal belum datang pun terkija-kija, sibuk nak pergi ke sana. Kan? Itu dah nampak dah benda tu. Kita suka anak-anak kita, anak-anak muda kita suka kan hiburan-hiburan. Risaulah kita. Macam mana kita nak didik anak-anak bangsa kita ni, dia punya fikir dan dia punya risau tu sama macam anak-anak di dunia Palestin. Macam mana kita nak tarbiyah mereka, macam mana dekat sana pendidikannya. Maka dalam surah An-Naba ini pada ayat yang ke-24 ialah rentetan daripada ayat yang sebelum ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bahawasanya inna jahannama kanat mirsada, sesungguhnya neraka Jahannam itu adalah merupakan tempat intaian. Kita je lalai. Kita ni je yang lalai. Neraka ni dia intai je sama ada kita ni akan masuk ke neraka ataupun tidak. Dia menunggu saja. Dia macam kekasih lah kan. Kekasih yang kata yang terpisah. Dia menunggu. Syurga pun sama. Dia menunggu kekasih-kasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang apa tu, neraka pun dia menunggu juga bila dia nak kena bantai kan. Menunggu dengan penuh kesabaran. Makhluk juga dia. Makhluk neraka dengan syurga ni makhluk. Tetapi dari surah An-Naba ini pada ayat ke-24, ayat ke-21 hingga ayat yang ke-30 nak ceritakan tentang keadaan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya lepas kita tahu bahawasanya mereka yang tinggal di dalam api neraka ini akan kekal selama-lamanya. Bukan yang kata sementara lah. Sementara ni hanya orang yang beriman sahaja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia melakukan kemaksiatan, dosa-dosa, maka dia duduklah sekejap, bagi cuci-cuci sikit kan, bagi cuci bersih kan. Macam kita lah ada kekotoran kan kat badan kita basuh pakai sabun, pakai shampoo, begitulah juga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia-manusia yang melakukan dosa. Maka ibu-ibu lihat pada ayat yang ke-24, la yazuquna fiha bardan, mereka tidak merasakan yazuqu, mereka tidak merasakan bardan ni sejuk, barid, sejuk di dalamnya, wala syaraban, dan tidak pula mendapat minuman. Maka azab orang di dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala ini salah satunya ialah dia tidak dapat merasakan apa itu nikmat sejuk. Kita ni alhamdulillah Allah bagi nikmat sejuk ni kan. Allah dah bagi juga nikmat-nikmat syurga di dalam dunia ni. Antaranya lah sejuk ni, nyaman, sejuk, selesa. Ini nikmat-nikmat syurga yang Allah bagi, baru sikit lah, tak tahu berapa persen, 0.0000001 berapa dia punya, nak jumpa 1. Tapi sejuk ni nikmat yang Allah berikan sementara, sedikit untuk manusia-manusia yang beriman. Dan insyaAllah kita ni orang-orang yang beriman, insyaAllah. Allah amin. Maka bila mana orang yang berada di dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak akan merasa nikmat sejuk. Mereka akan sentiasa berada di dalam kepanasan, dan mereka itu juga tidak dapat meminum minuman yang sejuk. Tidak ada minuman sejuk ini, ada minum macam sedap macam ni, tak ada. Air fresh orange,
kan, apa lagi, air cikom, ABC, apa, cendol, semua ustaz cerita ni ada kat situ rakam kan. Sekali-sekali cendol sedap juga. Kerusi boleh lah, sekali-sekali kan, Ustaz Saleh ke, Ustaz saya ke, tak salah sesuatu ustaz lah. Dalam sebulan sekali bagi makan cendol ke ABC, sedap juga. Tapi jangan musim sejuk lah, kan kencing membesi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka mereka tidak menikmati minuman yang boleh menghilangkan dahaga, kecuali illa, ayat yang ke-25, illa hamiman. Hamiman ni apa? Cecair yang panas. Serupa apa? Tak tahu, serupa tembaga ibu-ibu ayah-ayah. Pernah cari ke tembaga ke emas ke, cairan tembaga. Itu minuman dia. Dan juga warasaqan, iaitu air nanah. Allahu Akbar. Tak sangguplah kita. Memang itulah minuman dia, tak ada lain-lain. Itulah air sejuk dia, itulah fresh orange dia, itulah cendol dia. Air nanah dan juga air yang mendidih, yang berupa macam lava lah, macam aliran lava, air gunung berapi itu kan. Macam itulah cairan timah dan sebagainya. Yang mendidih tau, bukannya apa kata dah sejuk. Cairan yang mendidih, tak tahu macam mana. Adalah hadis Rasulullah SAW kata apa, belum sampai minum, kita kan kalau minum air panas TO kan, kita nak minum kan ada rasa bahang kat muka. Wah kan, lagi panas ni lagi, kita tak minum lah kan. Maksudnya kalau dia terlalu haus, terlalu dahaga, terpaksa minum air cairan tu, belum sampai muka dah terbakar hangus, dah cair. Allahu Akbar. Dah habis, belum minum lagi dah muka dah habis. Muka dah bukan habis muka saja, habis badan semua. Cair macam mana? Tak boleh bayang. Jangan bayang, pening. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu dia, bukan air panas saja bu. Bukan air panas, benda yang menggelegak, cairan yang menggelegak. Kalau air panas pun kita dah tak tahu nak kata apa dah. Kalau kena badan kita dah melecur lah kan. Orang kata nak baik pun susah lambat, letak lotion. Kalau jenis kulitnya sensitif, parut pula kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka itu air minuman para penghuni neraka. Maka azab ini dikenakan kepada atas mereka disebabkan dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. Antaranya apa? Dosa yang lebih besar daripada syirik. Dosa yang lebih besar daripada syirik. Apa dia? Apa dia dosa yang lebih besar? Dosa yang besar iaitu syiriklah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada pengampunan selagi kalau kita tidak solat taubat bagi kita orang yang beriman. Maka penyebabnya ialah dosa-dosa besar. Antaranya dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan azab yang lebih besar daripada aku tak ada lain api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pembalasan atas mereka yang dosa besar ni syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tempatnya api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik ni banyak kan, tapi sekarang manusia ni memang terdedah dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila lagi di kalangan masyarakat Melayu ni, kuatnya dengan apa? Dengan sihir kan? 7-7 lah, apa lagi, macam-macam lah. Tak boleh tidur, sihir pemisah, didengki dengan orang tu. Kenapa kau ni kerja apa, kata nyawik dia dapat isteri yang kaya-kaya. Contoh, geram tengok. Isteri dapat, isterinya ada kerja proses lalu dekat kampung. Kerja apa suaminya kerja kebun. Tak tahu kebunnya ada banyak apanya. Contoh, tak puas hati, nak pisahkan suami isteri. Itu antaranya lah. Dia bergantung
dan apa, dan memperhambakan kepada syaitan dan juga iblis. Banyak lagi lah macam-macam. Dan sekarang sihir ni macam-macam. Sangat menakutkan lah. Yang orang tu baik, yang orang tu daripada elok sampai jadi gila pun ada, mati pun ada. Wallahualam. Kalau kita rasa benci sangat sekalipun, kalau kita rasa dendam sekalipun, janganlah sampai kita ni melakukan dosa-dosa besar tersebut. Biarlah kita rasa sakit hati ke macam mana pun, jangan sampai kita membuat perkara-perkara yang sebegitu rupa. Kita kena, orang kata sama-sama lah kita ambil ihtimam, ambil penting perkara tersebut. Ayah, ibu, kita kena pastikan anak-anak kita jangan macam itu. Kita tak tahu, kita dah sekolahkan dia sekolah agama, dah masuk darjah khas sampai contoh, lepas tu sambung lagi, ngaji lagi, tahfiz dan sebagainya, tapi tetap juga ada melakukan perkara-perkara yang begitu rupa. Tak mustahil orang yang haji, yang sudah berkali-kali pergi haji pun dia punya toyol banyak contoh kan. Haji toyol, mana tahu pergi haji dia ambil benda tu zaman-zaman dulu lah. Sekarang Wallahualam dia ambil benda tu kat sana. Auzubillah. Perkara-perkara tersebut, imam ke contohnya, ataupun Bilal contohnya, dia tak mustahil benda-benda tu. Ustaz sekalipun ada juga yang sampai begitu lupa. Geram dengan ustaz tu asyik dapat job je contoh kan, asyik dapat kuliah aja geram. Dah dihantar pula, dah ustaz sakit, ustaz tu tak sihat je. Contohlah, itu contoh orang-orang yang dengki. Bila ada hasad dengki, maka kita akan macam itulah. Maka manusia ni perlu ada ilmu menenangkan hati. Kata apa, Syekh Nasri yang kali betul Pahad, dia kata apa, kita ni, manusia ni, yang paling penting kita kena bersihkan hati kita. Paling penting kita nak bersihkan hati kita, buang sifat-sifat hasad-hasad dengki ni, buang. Kalau kita ada lagi zulumat dalam hati kita ni, maka kita akan tak tenang hidup. Zulumat ni, zulumat hitam. Bukannya isap rokok je, isap rokok itu memanglah, ini yang memang lagi dalam lagi. Kalau isap rokok, orang isap rokok ni memang dalamnya orang tak tahulah macam mana bentuknya. Kalau orang yang zulumat ni memang hati hitam, Wallahualam macam mana bentuk dia. Satu hari satu titik, titik lama-lama dia keseluruhannya hatinya hitam. Macam mana ada Allah SWT tu, hati hitam, tidak bersih sama sekali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka mereka akan mendapat balasan yang setimpal dengan kejahatan mereka. Jaza'au wifaqa. Pada ayat yang ke-26, itu ialah sebagai pembalasan mereka yang setimpal kepada mereka. Bukannya Allah itu zalim, tidak. Kerana Allah SWT sudah bagi kita akal fikiran. Manusia ni Allah dah bagi akal fikiran, boleh fikir mana baik mana buruk, betul ataupun tidak, fakta ataupun tidak. Mereka yang memilih. Kalau contoh orang orang yang berfikir, yang bermazhab, ataupun dia suka pahaman free thinker ni, ataupun atheist, mereka memang tak nak. Mereka nak bebas. Mereka nak bebas, tak nak dikongkong. Kalau solat kan kongkong kan, nanti hari kena solat subuhnya, zuhur, asar, maghrib, isyak kena selesaikan, puasa sekali, zakat. Maksudnya sekali rukun iman, rukun Islam dia tak nak. Ada yang baru-baru ni viral, tular gambar Persatuan Free Thinker, Persatuan Etis Malaysia. Tengok gambar tu, ada orang Melayu, muka Melayu, tapi tak tahulah bangsa apa. Muka memang muka Melayu, 2-3 orang tengok muka Melayu, tengah pegang cawan Arab. Auzubillah. Jangan sampai kita begitulah. Teruk kita nanti kena belasah dengan mungkar nangkir. Auzubillah syaitanir rajim. Ini jauhkan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-40. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu misluha. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka maksud dekat sini ialah bila mana orang itu melakukan kejahatan, maka dia akan dibalas dengan apa yang dia buat serupa yang dia lakukan. Dekat dunia terlepas lah kan, hakim terlepas bayar kan, contohlah. Tapi insyaAllah kalau kita orang yang jujur, dia takkan ambil duit-duit kan, dia bayar 1 juta ke 1 bilion ke, tutup kes contoh kan. Walaupun banyak kes sekalipun, tutup kes. Banyak macam itu sekarang. Dah kena, kalau contoh dah kena sabit kesalahan, dah nak kena tali gantung, contohlah, ditarik benda tu. Padahal dah tahu dah salah dan sebagainya, tapi tak salah pula. Tak apalah. Dekat dunia terlepas, dekat akhirat nanti pandai-pandailah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala firman dalam ayat ke-27 dan ayat ke-28, innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya mereka tidak menyangka adanya perkiraan amal. Mereka tak sangka. Mereka menyangka tidak ada amalan. Dan mereka ini telah mendustakan wa kazzab bi ayatina, mempendustakan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguh-sungguh dusta. Macam mana dusta tu? Adakah macam mana keadaannya? Mereka melakukan perkara-perkara yang tidak, orang kata dalam Quran Allah kata sekian-sekian, tapi mereka buat sekian-sekian. Allah larang contoh berzina, tapi mereka tetap berzina. Allah larang Subhanahu wa taala larang minum arak, tapi mereka tetap melakukan perkara tersebut, mabuk-mabuk dan sebagainya. Maka keadaan-keadaan seperti itu memang memberikan penyebab kepada mereka untuk masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingat teman saya punya. Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka ini tidak takut, sebab mereka tidak takut. Mereka menyangka tidak adalah perhitungan Allah. Kerana kepercayaan mereka menyatakan kan, saya dah cakap semua ni kan, mereka menyangka tak ada perhitungan, tak ada pembalasan. Kalau ada pembalasan pun sementara, sekejap aja. Kena penjara ke, ingat macam itulah, kena penjara ke, kena jail ke, kena sebat ke apa sebenarnya. Lepas tu nanti dah selesai, settle, masuk syurga semua. Pemahaman kebanyakan agama selain daripada Islam itu macam itu. Mereka beranggapan neraka ni cuma sementara. Neraka ni sementara saja. Kalau kita ni ada kedua-duanya tu, kekal abadi selama-lamanya. Kita risau kalau kita ni tergolong orang yang masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pada ayat 27 dan 28 ini, mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mereka mendustakan kalam-kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Dengan dia merosakkan pegangan-pegangan, merosakkan apa kata keimanan orang-orang Islam. Mereka sebenarnya nak kita ni tak nak amalkan Islam, itu je. Islam memang kita tak boleh lari. Contoh Muhammad Farizal, tapi dia nak habiskan kita punya Islam tu. Muhammad Farizal tapi tak solat, Muhammad tapi tidak lakukan puasa, Ahmad walaupun nama Ahmad tapi tidak melakukan haji, zakat tak bayar. Dia nak itulah sebenarnya. Dia nak kita ni tidak mengamalkan ajaran Islam. Itu modus operandi mereka. Modus operandi mereka. Mereka nak
kita ni orang Islam ni ikut mereka, ikut sama-sama dengan mereka. Padahal mereka tu dulu orang-orang yang percaya akan kitab-kitab mereka. Mereka ada Zabur, mereka ada Taurat, mereka ada Injil. Dan kebanyakan kitab-kitab agama-agama yang sekarang ini memang ada orang ambil sebahagiannya daripada kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, campur-campur jadilah kitab mereka. Dan ada juga sebahagian yang ambil daripada Al-Quran sendiri, jadi sebagai kitab mereka, tapi diolahlah dengan nafsu mereka. Dengan nafsu mereka olah, mereka dustakan tu, mereka mendustakan kalam Allah, mereka mendustakan kalam Rasulullah SAW, mereka mendustakan kalam-kalam Rasul mereka. Kitab Zabur siapa? Nabi Allah Daud. Kitab Taurat Nabi Allah Musa. Kitab Injil Nabi Allah Isa AS. Habis semua tu, cuma Allah tinggalkan satu lah untuk kita ni beriman, iaitu Al-Quranul Karim. Nak ubah pun tak boleh ubah. Kita akan tahu kan, kita sendiri pun boleh tahu kan, kita pun boleh tahu macam lain je ni, ada ke surah ni kan. Cuba ayah ibu-ibu Google Quran Syiah, ada berapa surah dalam tu, cuba tengok apa yang beza ni kan. Kita kena ambil tahu dah benda ni. Kadang-kadang kita kena hati-hati sebab benda tersebut, pegangan-pegangan mereka ni dah masuk dalam masyarakat kita. Syiahnya, kalau sini tak nampak sangat ayat-ayat itu, tapi bertepat ada tau kat bandar. Kat bandar ada. Masa zaman saya pernah dapat hari risalah tu kan, dia bagi risalah macam Syiah je kan. Kita ngaji, yang tak ngaji saya contohlah budak tu rock lah kan, jenis rock kapak ni kan, dia sidai kita pergi jalan, dia bagi risalah, jomlah masuk ni, kita ni kita sebenarnya tak payah solat. Betul bang, ni tak payah solat, niat je. Niat boleh boleh, kita niat je. Kalau kena dengan saya sepak tadi. Kalau macam itu, kalau kita macam itu, kita ajak dia makan, nanti kita dah sediakan makan sedap-sedap. Okay, abang tak payah makan abang, no, makan niat je. Abang niat lah. Kenapa pula? Yelah abang kata solat boleh niat, makan pun boleh niat juga. Itu je bagi orang-orang ni. Kalau dia kata logik akal, kita pun boleh guna logik akal kan. Boleh niat guna niat saja. Dahsyat. Kalau Syiah lagi lah, Syiah dia solat juga, tapi dia rangkum-rangkumkan. Subuh memang 2 rakaat, nanti Zuhur dengan Asar dia cantum, nanti Maghrib dengan Isyak dia cantum. Itulah, jadi tiga waktu saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka itulah keadaan mereka yang tidak mahu beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya pada ayat yang ke-29, dan sebenarnya segala sesuatu telah kami senaraikan dalam buku catatan. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui kesemuanya perbuatan hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala menugaskan Raqib dan juga Atid. Raqib mana? Dan juga Atid. Dia tulis kita buat apa kan, semualah kita lakukan, dia akan ada catatan amalan yang dicatat oleh para malaikat. Semuanya akan mengikut apa yang kita lakukan. Sebab tu kadang-kadang ada juga habis kan, kalau yang yang masuk syurga tanpa hisap tu macam mana, tu jangan cakap dengan saya dalam manusia tu. Itu adalah amalan dia kan. Amalan apa kan, amalan dia mana kita tahu. Orang yang nak dapatkan syurga, masuk syurga tanpa hisap tu, dia punya korban dunia lain macam. Tahu korban dunia, lain macam korban dunia. Tak macam kita bersenang-lenang
Makan kita sedap-sedap. Kita makan kita sedap-sedap ayah-ayah. Semalam saya tengok ada satu perkongsian seorang wartawan, bekas wartawan Astro. Dia pergi ke sebuah negara Afghanistan. Dia kongsikan ni lah, saya pun rasa macam dia kongsikan kepada kita semua lah dalam YouTube tu. Dia kata kita ni sebenarnya orang Malaysia ni semua kaya. Orang Malaysia ni semuanya kaya. Sebab apa kaya? Sebab orang Afghanistan ni kalau dia jumpa telur goreng dengan nasi, itu makanan orang kaya. Saya dengar tu meleleh saya mata saya. Ya Allah, rupanya kita dah selama ni kita orang kaya. Selama ni kalau kita ni duduk dekat Afghanistan, kita ni orang kaya. Makan telur goreng dengan nasi. Sana makanan dia roti. Roti tu pula keras macam batu. Kalau nak makan kena cecah dengan kuah dal ke, dengan air ke. Wah, Rabbi. Afghanistan. Orang Afghanistan ni, dia bawa telur goreng tu. Dia kata, dia tengok orang Malaysia beli berpapan-papan. Dia tengok atas bawah betul ke ni orang ni. Kerana telur goreng tu orang kayangan ni gunakan. Orang kayangan lah, orang kaya lah. Kita dekat sini makan orang yang senang kata kalau orang yang fakir, orang yang miskin dekat Malaysia ni, itulah makanan dia kan. Kita pun makan juga, ibu ayah kan. Macam saya kadang-kadang anak-anak lapar, masakkan nasi, telur goreng, itulah yang paling senang. Dan mereka suka makan budak-budak. Tapi rupa-rupanya itulah makanan orang kaya di Afghanistan. Saya tak tahulah kalau dia jumpa kita makan apa, nasi biryani 40 hari, subhanallah, tak tahu. Dengan dagingnya, dengan daging kambingnya, dengan ayam dia. Tak tahulah. Tapi nak katanya kalau dekat sana makan nasi dengan telur tu dah kaya. Makanan orang-orang kaya. Kalau dekat sini kita dia buang-buang. Maka kita kena syukurlah ayah-ayah, ibu-ibu. Kita syukur, bagi tahu ibu-ibu, ayah-ayah, beritahu ke anak-anak, beritahu ke cucu, ini nasi, telur, kicap, ini makanan paling kaya kat Afghanistan. Kau tak nak makan, dekat sana tak makan benda ni, nak jumpa susah. Ada yang pernah seumur hidup kita jumpa. Umur dia dalam 70 tahun baru jumpa nasi dengan telur. Selama 70 tahun makan roti keras tu. Sebab sana kan tempat negara yang bergolak kan, yang negara yang susah. Maka kita perlu syukur ayah-ayah, ibu-ibu. Kita dekat sini berlambak-lambak makanan. Janganlah sampai kita ni jadi seperti negara Syria. Tahu negara Syria kan? Negara Syam. Syria dekat dengan Palestin. Sebelum berlakunya dulu ada Iraq, ada Syria yang Bashar, itulah dia negara dia. Dikatakan dulu mereka ni membuang roti. Dikatakan mereka ni banyak makanan sampai terbuang. Roti buang, tak boleh buang. Maka Allah bagilah dia punya keadaan mereka sekarang macam itu. Mereka kutip roti-roti, kita tak. Sebab tu saya marah kalau anak saya makan sepah.
Anak jatuh-jatuh, suruh kutip makan. Kutip makan lah, kan. Rasulullah SAW tu jatuh benda, jatuh kat tanah, ambil bersih-bersihkan, makan. Kita je tak nak macam tu kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka pada ayat 29, tadi ayat yang ke-29 cerita tentang catatan amalan. Kebaikan, kejahatan semua akan dibalas dengan sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya pada ayat yang ke-30, Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Fadzuqu falan nazidakum illa adzaban." Karena itu rasakanlah dan kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kamu selain daripada azab neraka. Maka kata-kata dalam ayat yang ke-30 ini ditujukan khusus kepada penghuni neraka yang disebabkan apa? Apa sebabnya? Sebab mereka itu kufur dan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, kufur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Amr berkata, tidak pernah diturunkan ayat mengenai penghuni neraka lebih dahsyat daripada ayat ini. Fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Tidak pernah. Maksudnya ayat ni paling orang kata paling hebat lah, yang paling dahsyat lah. Ayat yang paling dahsyat lah untuk mereka-mereka ni, penghuni neraka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rasakanlah kesaan tu. Kau buat kan, kau rasakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka selesailah ayat untuk ayat yang ayat 24 hingga ayat yang ke-30 dalam surah An-Naba. Maka apa yang kita boleh ambil ihtimam, ayah-ayah, ibu-ibu oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana An-Naba adalah satu surah yang menceritakan tentang hari kiamat. Tentang hari kiamat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memutuskan hukuman ke atas setiap insan, setiap makhluk yang bernama manusia dan juga iblis. Yang masuk neraka ni iblis dan manusia, jin. Jin kadang-kadang ada yang Islam kan. Jin yang Islam saya. Allahu a'lam macam mana bentuknya lah. Kita pun tak pernah tengok jin ni. Jin Islam kita pun tak tahu. Kita kadang-kadang kalau soft sebelah kita pun kita nampak dia kan. Tiba-tiba amin kan. Kita biasanya perasaan tu akan datang bila mana nanti kita buat qiyamul lail belum puasa kan. Pukul 3 datang kat surau kat masjid ni, orang seorang memang datang, ni ada orang, tak ada orang, tengok ada kawan lah, okey kawan dia tu tak tahu tu depan tu jin tengah sembahyang. Tapi kira okey lah, ada kawan, okey duduk tepi tu kan, tepi tu pojok tu pojok situ, nampak pakai baju putih, okey dah ni pukul 3, okey ada kawan sembahyang, kita sembahyang. Lepas tu selesai, kita pun tertidurlah kejap. Lepas tu kawan kita pun kejut, dah nak subuh. Tengok tadi kau sembahyang kau main hebat lagi. Bila mana aku sembahyang? Aku baru sampai ni. Sudah. Rupanya kawan ni baru sampai. Rupanya jin yang menjumpai kawan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Azan lah kan? Azan, insyaAllah. Azan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Maka ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada ayat 17 hingga ayat yang ke-30 ini Allah merangkumkan tentang perkara-perkara yang akan berlaku pada hari kiamat yang Allah Subhanahu wa taala khususkan juga kepada orang-orang yang kafir, iaitu golongan-golongan taghut, sebelum Allah Subhanahu wa taala memberitahu keadaan mereka-mereka yang bernasib malang ini. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keadaan hari kiamat.
Tiga keadaan. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala tadi tiupkan sangkakala yang pertama, tiup serunai trompet, kan, habis kita semualah. Kemudian trompet lagi sekali, baru kita akan dibangkitkan. Dan keadaan Allah Subhanahu Wa Taala berikan bila mana malaikat Israfil itu tiup sangkakala yang pertama. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Langit terbelah. Langit akan terbelah. Wallahu alam, belah macam mana kita tak tahulah. Adakah kita macam belah terbikai kan? Wallahu alam, sfera kan? Terbikai kan sfera, bentuk bulat macam itu. Kita boleh bayang macam itu agaknya. Terbelah langit tu. Maksudnya, kalau dekat sini, kita dekat Masjid Padik Kasih sini kan, kalau terbelah tengah tu, paling sayang sebelah sana lah. Tengok sayang lah katnya. Gitu, terbelah. Wallahu alam. Itu kita punya andaian lah. Tapi wallahu alam bentuk macam mana, wallahu alam. Ketiga, bukit-bukit, gunung-gunung akan habis, akan berterbangan, hancur lebur. Semualah yang kita nampak, gunung ganang ke, bukit bukau yang tegak yang kita nampak, gunung Everest dan sebagainya akan hancur lebur. Kemudian seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu bahawasanya neraka Jahannam ini ialah tempat mereka-mereka yang taghut, mereka-mereka yang melampaui batas, golongan-golongan yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia melampau sangat. Kita tengok ajalah. Sekarang ni Allah bagi kita tengok, boleh nilai apa yang berlaku di bumi Gaza, bumi Palestin. Tengok je lah macam mana keadaan. Orang melampau lah tu. Kita boleh tengok apa yang dalam surah An-Naba cerita, kita tengok relate dengan keadaan semasa sekarang. Betapa mereka, sebab itulah berlaku, memang betul lah Allah bagi neraka tempat selama-lamanya mereka. Jangan cong lah. Mereka jangan cong Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kau begitu kat dunia, memang gitulah tempat kau. Tempat kau memang kat neraka Jahannam. Dan nikmatilah, bukan nikmatilah. Nikmatilah air apa tadi? Air nanah, hamiman, air yang air bergelegak, benda yang bergelegak kan. Kemudian apa tadi? Rosakon, air nanah, air yang nanah keluar pada kulit sendiri, minum. Kita maaf cakap lah kan, maaf kalau ada ibu-ibu ayah pernah ada pengalaman jaga orang tua yang sakit kat pada kencing manis. Saya tengok kalau kaki dia dah membusuk ke dan sebagainya, tempat-tempat bau macam mana. Daripada jauh kita dah boleh bau. Masuk pintu rumah tu dah bau. Kesian kan. Habis nak macam mana? Itu bau dekat dunia, Allah bagi bau busuk. Belum lagi dekat neraka, Allah Subhanahu Wa Taala tak tahu bentuk macam mana baunya pun kita tak tahu. Sebusuk-busuk bau bangkai ialah bangkai manusia. Tak tahulah kita ni kalau macam mana. Kita makan macam-macam kan. Kambing lah, unta lah, nasi Pakistan lah, nasi 40 hari lah, nasi ayam 3 hari lah. Semua semuanya nasi, macam-macam lah. Kita bukannya benda makan, kita bukan makan buah-buahan je ataupun makan sayur-sayuran, tak. Kita macam-macam kita makan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bagikan begitu kepada mereka. Rasailah azabnya Allah Subhanahu Wa Taala sediakan kepada mereka. Maka Allah kata, aku tidak pernah berlaku zalim, kerana aku sudah memberi kepada kamu akal fikiran, boleh fikir mana baik, mana buruk. Tapi mereka tetap menafikan Allah, nabi-nabi, para nabi, hari kebangkitan, bunuh nabi 100 lebih ribu, 128,000 kalau diikutkan kata kitab mufassirin. Kaum Yahudi ni, Israel ni, kaum Yahudi lah, bangsa Yahudi ni bunuh nabi dan rasul ni 128,000. Dia katakan begitu banyaknya. Yang sekarang ni kita rasa 15,000 pun kita rasa dah nangis dah. Tapi mereka tu bunuh nabi-nabi, rasul-rasul, lebih kurang begitulah 120,000 lebih.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tempat mereka ialah neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah ayah-ayah, ibu-ibu, insya-Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada ayat yang seterusnya. Catatlah ayat yang ke-31 bermula dengan ayat 31 dalam surah An-Naba. Insya-Allah kita akan cerita cerita yang best-best pula. Cerita kenikmatan, kebahagiaan orang-orang yang beriman, insya-Allah. Allahumma amin. Kita tawakufkan dengan tasbih kafarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafii khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.